Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkenaan tentang doa untuk kita bacakan kepada suami kita dan bagaimana kita nak lembutkan hati suami kita daripada sebarang masalah gangguan yang mengganggu hubungan suami isteri ni. Perlu kita tahu bahawa hubungan suami isteri yang baik, hubungan anak dengan ayah, dengan ibu yang baik, semua benda ini banyak musuh. Apabila kita cuba berusaha untuk membuat sesuatu keluarga yang baik, maka dia akan mewujudkan satu masyarakat yang baik. Sebab institusi keluarga ni adalah satu institusi yang Islam pelihara. Jadi apabila sudah rosak satu institusi dalam sebuah negara, dalam sebuah keluarga, maka dia akan menjadi masalah di dalam menghasilkan masyarakat yang baik. Sebab itu pelbagai konflik cuba diganggu oleh musuh yang ada dekat luar sana, dan musuh ni ada banyak jenis lah, daripada kalangan manusia, daripada kalangan jin, daripada bentuk sihir, daripada bentuk gangguan saka yang sudah sedia ada pada diri kita sendiri. Kesemua benda-benda ni semua dia tak suka dengan keharmonian, dengan kemesraan yang ada, kebahagiaan yang ada dalam sebuah keluarga. Sebab itu adalah penting kita sebagai seorang yang banyak musuh ni, ataupun kita ni seorang Muslim yang menjaga kepentingan keluarga ini, maka perlunya kepada kita ini untuk bergantung kepada Allah. Sebab itu pentingnya doa. Sebab itu Rasulullah SAW ada mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah merupakan senjata kepada orang yang beriman. Jadi dalam segala aspek kehidupan pun, walaupun kita ni ada duit ataupun kita tak ada duit, sama ada kita senang ataupun susah, sama ada kita ni terpelajar ataupun tidak, perkara yang paling penting dan juga paling mustahak ialah setiap hari kita mesti ada satu pergantungan pergantungan yang sangat tinggi kepada Allah. Sama ada kita nak makan, kita ada doa dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian kita minta juga apabila kita makan, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Semua benda ini ialah nak menghubungkan kita sebagai manusia yang lemah, yang banyak musuh, banyak mengganggu kehidupan diri kita ni. Kita banyak bergantung kepada Allah, dan kita jangan fed up apabila kita berdoa tu seolah-olah macam tidak selesai pun masalah itu. Jangan kita fed up, jangan kita rasa putus asa, teruskan aja doa-doa yang kita nak amalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila kalau kita nak keluar daripada rumah, kita akan baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya kita melafazkan penyerahan diri kita ini kepada Allah. Jadi benda-benda yang seperti ini, perkara ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh kita pada setiap hari. Dan kalau kita ada masalah yang tertentu yang melibatkan tentang anak kita ke, keluarga kita, isteri kita ataupun suami kita, maka kita janganlah biarkan perkara itu berlaku. Dalam setiap usaha yang kita buat, pentingnya hati kita ni. Hati kita ini kita jaga dan juga kita pelihara, dan kita senantiasa meletakkan hati ini untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Minta Allah bantu kita dalam setiap kehidupan. Sebab itu biasa yang saya ajarkan kepada mana-mana pesakit, kalau mereka ni menghadapi masalah kritikal yang dia sedang hadapi, maka dia boleh melakukan solat hajat 2 rakaat, tak kira bila-bila masa, bila dia free, dia boleh buat. Cuma dalam sujud yang terakhir itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan tak kira berapa banyak kita nak baca. Tapi semasa kita baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, cuba ceritakan, cuba kisahkan, cuba kita ini detailkan. Katakan kita ada masalah dengan anak kita nombor 1, cerita anak kita ni melambat bangun subuh, tak boleh nak bangun asyik tidur je, contoh. Kemudian yang kedua, anak kita ni yang kedua ni masalah dia apa, anak ketiga suami kita ni pula apabila ni. Cuba kita latih benda-benda yang seperti ini untuk kita sebut dan kita nyatakan kepada Allah. Dan perkara ini apabila kita nak buat, kena ingat Allah sendiri sebut wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal
khashi'in. Adalah kamu senantiasa meminta tolong dengan Allah dengan sabar dan juga dengan melakukan solat. Dua perkara ini dia dahulukan perkataan sabar, kemudian barulah disertakan dengan perkataan solat. Nak buat solat ni dia kena banyak sabar. Dan apabila kita buat dua perkara ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu sesuatu benda yang sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu orang yang yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan dia, dan dia akan kembali kepada Allah. Kepada mereka yang ada rasa hatinya khusyuk kepada Allah, walaupun berat pun dia akan cuba buat. Kalau kita ada perasaan itu, ada rasa tanggungjawab itu, kita kena buat. Dan buat masa ini, kepada mereka yang amalkan apa yang saya ajar ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya jalan keluar. Dia berjaya. Sebab orang yang khusyuk ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya, kata Allah. Orang yang dalam solatnya khusyuk di dalam solat dia. Dan di antara ciri-ciri orang yang khusyuk dalam solat itu ialah dia mampu melakukan solat dengan sabar dan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan juga dengan solat ini. Jadi kalau ada sesuatu, boleh share video ini, tolong sampaikan kepada rakan-rakan, dan juga boleh share dan juga repost kepada sesiapa yang menghadapi masalah keluarga. Okey, itu saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.